Daging banyak. Allah Akbar. Alhamdulillah kita melepasi satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan jayanya, alhamdulillah. Dan asar tadi merupakan waktu terakhir untuk kita bertakbir. Yang disebut sebagai takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Itu lebihnya Idul Adha berbanding dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri singkat sangat waktu untuk kita takbir. Disebut sebagai takbir mursal, iaitu bermula daripada masuk waktu maghrib malam raya sehinggalah imam naik ke mimbar untuk khutbah. Lepas khutbah dah tak boleh lah. Lepas khutbah tak boleh. Sampai bila? Jumpa Aidil Adha pula baru boleh takbir. Sebab itulah disebutkan berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan di malam raya Idul Fitri ialah memperbanyakkan takbir. Sebab peluang hanya itu saja, masa singkat. Beza dengan Idul Adha, dia bermula daripada subuh hari Arafah 9 Zulhijjah yang lalu. Takbir muqayyad lepas subuh, yang lepas duha, yang duha buat duha lepas duha, kemudian lepas zuhur, lepas asar, masuk maghrib dia jadi mursal. Sebab apa? Daripada maghrib sampailah macam Aidilfitri juga, imam naik ke mimbar untuk khutbah hari raya. Selesai itu Jumaat, kita Jumaat ni, lepas Jumaat, lepas asar sampailah asar tadi. Tempoh masanya kurang lebih 5 hari. Dan kita rebut peluang itu. Sebab maghrib tadi beza sikit je, asar maghrib beza berapa jam dah tak boleh takbir dah. Buat juga, tak boleh. Saya pun nak takbir, dah habis dah. Nasib baik tak tersalah. Allahu Akbar. Jadi itu kelebihan, antara kelebihan Idul Adha, dan dibahaskan oleh para ulama yang berkenaan dengan kelebihan Idul Adha berbanding Idul Fitri. Mungkin tuan-tuan dah dengar, dan saya sentuh sekali lagi. Kelebihan Idul Adha berbanding Idul Fitri. Sebab apa? Sebab saya nak sentuhnya, saya termasuk orang yang dikelirukan. Saya termasuk orang yang dikelirukan. Sebab apa? Kita melebihkan Idul Fitri daripada Idul Adha. Sedangkan Idul Fitri ini, kemuncak kepada Idul Fitri ialah apa? Kemuncak kepada Idul Fitri, Sembahyang raya. Itu kemuncak. Kemuncak kepada Idul Fitri sembahyang raya. Lepas sembahyang raya buat apa? Tak ada amalan khusus. Ustaz adalah ziarah kubur, ziarah kawan, makan ketupat, makan lemak, itu kita atur. Yang khusus daripada Allah tak ada. Tapi Idul Adha, lepas daripada sembahyang raya, dia ada satu ibadah khusus yang sangat Allah suka. Fasalli li rabbika wanhar. Selesai sembahyang raya Idul Adha, ibadah khususnya ialah wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Ini ibadah khusus yang memang Allah tetapkan untuk Idul Adha. Sehingga hadis daripada riwayat Aisyah menyatakan bahawasanya tidak ada amalan yang sangat disukai oleh Allah pada hari nahar, yakni hari raya korban, kecuali menumpahkan darah binatang ternakan. Allahu Akbar. Yang kita, ialah jarang orang sediakan kuih raya untuk raya Idul Adha. Buat juga. Semprit, tak nenas, ada? Tak ada. Yang tak nenas apa semua tu bila? Idul Fitri. Walaupun PKP beli juga online. Betul. Untuk Idul Fitri ni saya sebut sebab kita muhasabah, kita muzakarah. Saya termasuk golongan yang diperdaya. Sebab apa? Kita melebihkan Idul Fitri. Mungkin tuan-tuan taklah. Kita berhabis banyak untuk Idul Fitri dengan baju rayanya,
Tahun ni tak lah. Tahun ni tak ada ustaz. Gaya gitu je. Betul lah PKP. Sebelum ni ingat tahun lepas. Doktor berapa pasang baju raya? Tahun lepas. Orang lelaki standard je. Baju Melayu tu je lah. Kain samping pun tak tukar. Dah berapa tahun dah. Daripada kahwin dulu sampai sekarang. Sampai tu lah. Sebab songkit. 300.5 takkan nak tukar tiap-tiap tahun. Baik, orang lelaki biasa. Orang perempuan, ibu-ibu. Tahun lepas punya raya, berapa pasang baju? Tak ada kan? Tak ada baju raya? Oh, hebat orang sini. Kalau orang yang jenis bertema, hari raya pertama baju lain, hari raya kedua baju lain. Saya tak sebut orang lain, isteri saya, cikgu, baju raya 5 pasang. 5 pasang. Banyaknya ustaz. Sebab dia buat bajunya setahun sekali je. Itu raya. Dan dia akan guna betul-betul guna sebab cikgu kalau yang perempuan dia tak boleh pakai baju sama setiap hari. Pakai baju sama dalam seminggu tu tak boleh baju sama. Hari Ahad lain, Isnin lain, Selasa lain, Rabu lain, Khamis lain. Betul, cikgu perempuan macam tu. Sebab kalaulah dia pakai baju yang sama, Ahad dah pakai, Rabu pakai pula, budak akan tanya, baju hari Ahad. Budak perhati. Cikgu lelaki tak ada masalah. Seluar selit hitam tu seminggu tak tukar. Budak tak perasan pun. Tapi itu keadaan. Itu yang maknya, yang anak-anaknya. Kita lebihkan Aidil Fitri dengan kuih raya, dengan perabot raya, dengan kereta raya, macam-macam lah. Lansir raya. Sampai tahap bila masuk Aidil Adha, tahun ni korban tak? Tak ada duit. Tak cukup. Bajet tak cukup sebab apa? Dihabiskan untuk Aidil Fitri. Ini bukan orang desa harmoni, orang tempat lain. Terlalu fokus hari raya nanti marhaban, nanti nak tu, nak ni, nak tu, nak ni. Bajet tu kira. Tapi tak kira bajet untuk masuk walaupun sebahagian korban. Allahu Akbar. Pengaruh luar. Bila Aidil Fitri kita tengok jualan pecah gudang, jualan itu, jualan hari raya Aidil Fitri, biskut raya. Aidil Adha ada tak macam tu? Perabot pun tak ada. Perabot sempena Aidil Adha tak ada. Aidil Fitri dilebihkan menyebabkan kita duit habis banyak kat sini tak ada. Allahu Akbar. Jadi bila kita dah sedar, sebab bila saya rujuk perkara ni, tengok perbahasan ulama, bahawa ya Allah, betul lah. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Sehingga ada yang tak dapat nak korban. Dah banyak tahun tak korban. Kenapa? Duit tak ada. Sedangkan boleh kita bersederhana untuk Aidil Fitri, kita ambil sebahagiannya, kita letak dekat Aidil Adha, sekurang-kurangnya dapat satu bahagian setahun. Jadi sebab apa? Menurut hadis Aisyah tadi, amalan yang sangat Allah suka pada hari nahar ialah menumpahkan darah. Ustaz, kalau setiap orang ambil bahagian, desa harmoni bukan 8 ekor Ustaz. Agak-agak berapa ekor? Banyak. Tak apalah, buat giliran. Tahun ni dia ambil kat sini, tahun depan buat kat luar. AJK kena urus lah. Buat kat luar maksudnya dekat Kemboja ke, kat mana-mana lah. Yang penting setiap tahun ada bahagian kita. Jadi kita kena beri fokus kepada perkara ini. Baik, 10 hari pertama dah selesai, dah berlalu. 13 hari dah berlalu. Kita masuk malam ni, malam ke-14. Tapi alhamdulillah kita masih lagi berada di dalam bulan haram. Dalam bulan haram iaitu Zulhijjah. Untung kita tengok gambar yang sampai kepada kita, video yang sampai kepada kita, orang yang terpilih untuk menunaikan haji pada tahun ini. Subhanallah. Untung sangat-sangat. Tengok gambar yang kat Mina tu, Allahu Akbar. Dapat gambar yang dekat Mina tu. Kemahnya dengan kursi, bukan kursi macam ni. Kursi dia, ya Allah, tu special. Rezeki dia nak buat macam mana? Memang special. Nak melontar pun tak berebut. Pengalaman doktor dah kan. Pengalaman orang yang pergi menunaikan ibadah haji, melontar tu, Allahu Akbar.
Kadang-kadang tak ikut pun. Tabung haji kata pukul sekian-sekian, kita kalau pergi tu nanti ramai, kita pergi awal-awal sendiri. Ataupun ada yang jenis ambil waktu afdal. Waktu afdal melontar pada hari ke-10 Zulhijjah tu ialah selepas duha kan. Oh, waktu tu janganlah pergi. Kalau ada yang rezeki nanti dapat, janganlah pergi waktu tu. Ustaz, kami nak yang afdal. Tak payah. Ikutlah apa yang telah diaturkan oleh tabung haji. Sebab kalau pergi juga cari nahas, istilahnya lah. Tak apa Ustaz, syahid di jalan Allah. Kita yang cari. Sebab pada tahun yang saya pergi tu, ada seorang jemaah daripada Sabah, perempuan. Dia pergi waktu puncak tu, meninggal. Allahu Akbar, rezeki dia Ustaz. Meninggal di Mekah. Masalahnya dah diberi jadualnya. Biasa tabung haji akan pergi malam. Sebab apa? Dah tahu orang dah tak ramai. Tapi kalau tak ikut peraturan, itulah keadaannya. Ya Allah. Jadi seronok untuk mereka. Jadi kita pun ada peluang. Walaupun tak dapat menunaikan haji pada tahun ini, lebih-lebih lagi yang dah termasuk dalam senarai. Senarai sepatutnya pergi. Tu yang terlalu syahdu tu. Orang yang dah termasuk dalam senarai patut pergi tahun ni, tiba-tiba terhalang, tetap dapat pahala haji. Orang yang bertekad untuk pergi haji tapi terhalang, mereka tetap dapat pahala haji. Subhanallah. Begitu juga beberapa amalan lain yang Nabi SAW sebutkan, amalan yang dilakukan ini mendapat pahala haji dan juga pahala umrah. Antaranya yang pertama biasa kita buat, solat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini yang sentiasa kita buatlah. Solat 5 waktu berjamaah di masjid, dia mendapat pahala seperti mengerjakan haji. Begitu juga yang keduanya, melakukan solat isyraq. Isyraq itu selepas waktu syuruk, 7 minit syuruk terbit matahari. 13 minit selepas waktu syuruk, maka masuklah solat isyraq. Bagaimana keadaan kita nak dapatkan ganjaran ini? Orang yang sembahyang subuh berjamaah, lepas sembahyang subuh dia duduk iktikaf ataupun duduk berzikir dan sebagainya sehinggalah naik matahari 7 minit. Kemudian tunggu 13 minit masuk isyraq, dia sembahyang solat sunat isyraq 2 rakaat, seumpama pahalanya seperti mengerjakan haji dan umrah secara sempurna. Allahu Akbar. Untunglah Ustaz, hari-hari boleh buat macam tu. Hari-hari boleh buat macam tu. Siapa yang boleh buat hari-hari? Orang pencen Ustaz? Tak juga. Biasa dapat buat bila? Kalau ada kuliah subuh. Sama ada hari Jumaat ke, hari Sabtu ke, ataupun hari Ahad ke, yang cuti je. Datang sembahyang subuh, kuliah subuh sampai waktu isyraq. Lepas habis kuliah subuh tu, kita sembahyang isyraq 2 rakaat. Dapat ganjaran pahala haji dan umrah yang sempurna. Kalau hari lain, contoh esok, orang pencen ni peluang. Esok cubalah. Lepas main subuh tunggu kira-kira pukul 7.20, sembahyang isyraq 2 rakaat. Lepas tu barulah pergi ngeteh. Agak-agak hari-hari boleh buat. Insya-Allah Ustaz, insya-Allah boleh buat. Kena bermujahadah. Sebab apa? Kita nak ganjaran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang yang menghadiri majlis ilmu di masjid, sama ada untuk mengajar atau belajar. Untuk mengajar atau belajar, maka ia mendapat pahala haji yang sempurna. Kemudian membaca, ni jangan tinggal. Membaca tasbih, tahmid dan takbir selepas sembahyang. Yang biasa kita buat secara berjemaah tu. Lepas sembahyang kita zikir, yang disebutkan sebagai zikir Fatimah. 33. Ini hadis sahih. Orang fakir ataupun orang miskin di Madinah datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, untunglah orang kaya. Dahlah dia sembahyang macam kami sembahyang, dia baca Quran macam kami baca Quran. Tapi ada benda yang dia boleh buat, kami tak boleh buat. Mereka boleh sedekah, kami tak boleh. Mereka boleh menunaikan haji. Walaupun Mekah Madinah
taklah jauh sangat. Tapi orang miskin mampu. Tak mampu nak pergi. Orang kaya boleh menunaikan haji, boleh melakukan umrah. Kami tak boleh. Maka Nabi SAW bertanya, nak tak kamu aku bagi satu amalan yang mana kalau kamu buat, pahalanya menyamai apa yang mereka buat, termasuk haji tu. Sahabat kata nak. Maka Nabi SAW sebut, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sampai 33 kali. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33. Maka orang miskin pun buat amalan ni. Mereka buat, orang kaya tahu. Yalah dulu sekali pas mayang, apa pula pelik ni. Amalan ni Nabi tak ajar pun pada orang kaya ni. Tanya, ni Nabi bagi. Sebab sahabat dia tak kedekut. Ilmu tu dia tak kedekut. Dia tahu satu ilmu, dia akan sebar. Bila orang kaya tahu, orang kaya buat juga. Allahu Akbar. Orang miskin pergi ngadu, ya Rasulullah, orang kaya buat juga. Rasulullah kata nak buat macam mana? Rezeki dia. Jadi yang zikir ni jangan tinggal. Pahala seperti mana kita mengerjakan haji. Allahu Akbar. Umrah di bulan Ramadan kita dah bahaskan, berbakti kepada kedua orang tua dapat pahala haji. Sehingga dinyatakan oleh Hasan Al-Basri. Dia kata apa? Orang yang masih ada ibu ataupun ayah, maksudnya orang tua, dia pergi ke rumah ibu dia, makan malam bersama ibu dia untuk menggembirakan hati ibunya, lebih aku sukai daripada mengerjakan haji. Allahu Akbar. Kita buat baik kepada ibu kita ataupun ayah kita, lebih disukai daripada mengerjakan haji. Dan juga bertekad untuk menunaikan. Itu antara amalan-amalan yang kita boleh buat, kita berada di sini tapi dapat pahala haji. Habis. Sambung perjalanan kita, kitab sirah kita, muka surat 208. Baik, 208. Perjalanan Isra' dan Mi'raj. Yang nombor 5 tu. Betul Perjalanan Isra' dan Mi'raj berlaku dengan roh dan jasad sekali, jiwa dan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali. Sebilangan besar umat Islam di zaman lampau dan sekarang bersependapat mengatakan demikian. Imam An-Nawawi di dalam mengulas kitab Muslim menyatakan pendapat yang sebenarnya seperti yang dipegang dan diperkatakan oleh sebahagian besar, yakni majoriti orang awam dan para fuqaha Islam yang terdahulu dan yang terakhir, bahawa Isra' Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku sekali dengan jasad baginda. Maksudnya Isra' dan Mi'raj ini berlakunya dengan roh dan jasad sekali, bukan dengan roh semata-mata. Lalu dinyatakan lagi di sini bahawasanya kesan peninggalan sejarah juga membuktikan sedemikian. Dan tidak dapat tidak, yakni tidak mungkin kenyataan athar ini ditolak dan ditukar dengan yang lain, dan tidak boleh diingkar, melainkan kalau dapat dibawa satu penafsiran yang lain. Selagi mana tak dapat bawa satu penafsiran yang lain, yang logik, yang boleh diterima, maka athar ini diterima pakai. Athar maksudnya hadis yang sampai kepada sahabat, dia tak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibn Hajar di dalam kitab pengulasan hadis Bukhari menyatakan bahawa Isra' dan Mi'raj itu berlaku kedua-duanya, yakni roh dan jasad, di dalam waktu satu malam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sedar dan jaga. Kenapa dia sebut ataupun fokuskan sedar dan jaga? Sebab kalau Rasulullah bermimpi, kemungkinan roh saja pergi. Tapi dia tegaskan di sini dalam keadaan Nabi sedar, Nabi jaga. Dengan kedua-dua jasad dan rohnya sekali. Inilah pendapat majoriti ulama. Ulama hadis dan fuqaha Islam dan ulama tauhid. Ditekankan juga ulama tauhid. Sebab apa? Perkara ini berkaitan dengan akidah. Peristiwa Isra' wal Mi'raj ini berkait dengan akidah.
Sebab kalau orang memungkiri ataupun menidakkan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, maka dia tak percaya kepada mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Goyah akidah. Baik. Lalu dinyatakan lagi bahawasanya peristiwa ini turut berpindah dari seorang ke seorang dan tidak seharusnya menarik diri dari mempercayai cerita ini kerana tidak ada suatu sebab pun yang membolehkan akal fikiran menolaknya. Di antara bukti-bukti yang menolak keraguan apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan jasad dan rohnya ialah kehairanan kaum Quraisy kerana perkhabaran ini terlalu ganjil bagi mereka. Oleh yang demikian, mereka dengan serta-merta mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bagi mereka tak masuk akal. Satu tak masuk akal. Satu sebab mereka tak nak percaya. Itu masalah orang Quraisy. Sebab ialah kita kenal Nabi itu siapa. Dan kita kenal bagaimana susuk tubuh Nabi dalam masyarakat Quraisy. Memanglah Nabi ni seorang Al-Amin, seorang yang terpuji. Tapi orang yang dah blok pemikiran dia ataupun pendengaran dia, dah tak nak dengar apa saja yang Nabi kata, minta maaf. Sebab peristiwa Isra' wal Mi'raj ni kita tahu berlakunya pada tahun ke-10 kenabian. Sebelum Nabi SAW menerima wahyu, sebelum Nabi berdakwah, orang boleh terima kata-kata Nabi. Sebab Rasulullah Al-Amin, orang yang dipercayai, orang yang amanah. Bermula Nabi menyampaikan dakwah, menyeru ke arah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada di kalangan orang-orang Quraisy, apa saja datang daripada Muhammad aku tak nak dengar. Ataupun apa saja yang datang daripada Muhammad aku tak nak ambil pot. Biarlah. Seolah-olah dia berlalu macam tu je, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Singgah memang tak. Jadi apatah lagi peristiwa yang pelik seperti ini. Dengar tapi itulah. Lalu dinyatakan lagi bahawasanya kalaulah peristiwa ini setakat melibatkan roh sahaja, maka tidak menjadi sebarang kegemparan di kalangan kaum Quraisy. Kalau Nabi cerita roh saja pergi, biasalah. Orang lain pun ada. Istilahnya berada dalam mimpi. Kita mimpi kan, roh kita keluar kan. Duduk bersandar kat mana? Dalam surau. Sampai mana? Ke Mekah. Sebab petang tadi tengok, ataupun semalam tengok Salam Baitillah. Oh, seronoknya duduk dalam surau sampai ke Mekah. Buat apa sekarang ni? Melontar. Allahu Akbar. Boleh dalam masa sekejap boleh pergi. Sebab apa? Roh saja pergi. Sebab itu disebutkan di sini, kalaulah cerita yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan Nabi pergi ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit. Kalau Nabi cerita tu, roh aku pergi, orang Quraisy boleh terima. Masuk akal. Tapi bila Nabi cerita aku pergi sendiri, tak boleh terima. Allahu Akbar. Lalu dinyatakan lagi di sini bahawasanya di kalangan kaum Quraisy kerana pemandangan dan gambaran yang dilihat di dalam tidur itu tidak ada sekatan dan batasan had. Kalau demikian, maka perkara ini sama saja bagi orang Muslim dan kafir. Kalau peristiwa ini berlaku dengan roh sahaja, mengapa puak Quraisy begitu bersungguh-sungguh untuk mengambil tahu dengan tepat tentang sifat-sifat Baitul Maqdis, pintunya, tiangnya dan sebagainya. Kalau pergi roh saja, yalah, tak boleh nak gambar secara tepat lah. Tapi Quraisy, orang Arab ketika itu tanya, pintu dia berapa? Tiangnya macam mana? Allahu Akbar. Kita kadang-kadang, iyalah, mimpi tu kita sampai juga ke satu tempat. Contoh, mimpi semalam tidur, mimpi sampai ke mana? Sampai ke keluar mall. Tapi kita kira pintu. Dah banyak kali pergi, tak tahu berapa pintu. Tingkat bawah tu ada berapa pintu, tingkat atas tu ada berapa pintu, tak tahu. Sebab kita bukan pergi nak kira pintu. Pergi, masuk, beli, balik ya. Tapi bersungguh orang Quraisy tanya tu, nak tahu betul ke dia pergi ni dengan jasad. Allahu Akbar.
Berhenti dah tu. SOP kena berhenti. Semuanya ini bertujuan untuk menekan dan mencabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya dua keadaan. Yang pertama sungguh-sungguh nak tahu, yang kedua nak supaya kalau Nabi tak boleh jawab pada muka. Saya nak habiskan perangan. Tapi bagi mereka, yang kita dah belajar, bagi mereka tanya mungkin nak memperlekehkan, nak memperolok-olokkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masa yang sama, orang yang cerdik, tengok, dia melihat bila jawapannya betul, sah. Ini betul. Dan mereka boleh terima. Allahu Akbar. Ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana boleh berlakunya peristiwa ini dan apakah boleh tergambar di otak kepala manusia? Segala-galanya berlaku seperti mana mukjizat-mukjizat yang lain. Yang boleh terjadi bukankah telah kita katakan bahawa alam ini semuanya mukjizat dan luar biasa belaka. Kalau semua ini dapat diterima oleh akal fikiran, mengapa pula yang ini tidak dapat diterima dengan mudah juga? Kalau peristiwa yang berlaku dalam alam ni yang penuh dengan keajaiban pun orang boleh terima, yang ni takkan tak boleh nak terima? Istilah mudahnya macam ni. Yalah, dalam alam ini banyak yang kita lihat penuh dengan keajaiban. Bila kita betul-betul mentadabbur dan kita memerhatikannya. Tak payah yang pernah saya sebut sebelum ni. Kita tanam sebiji lada. Kecil aja. Tu keajaiban. Tanam sebiji lada tu halus je. Tapi tumbuhnya bila kita baja dan sebagainya tumbuh, ya Allah. Itu keajaiban. Mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kita berhenti muka surat ini. Allah, tak habis lagi surah Mi'raj. Nak masuk ni perjanjian Aqabah pula ni. Ya Allah. InsyaAllah kita jumpa pada pertemuan akan datang. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, buruk dalam hati datangnya daripada kelemahan kita semua. Hakikatnya semua ilmu itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Qul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.